Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما. أما بعد. Para penonton, para pendengar, ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz, daripada Al-Qahhar, ikhwan, kita dapat bersua lagi dalam satu majlis ta'lim. Alhamdulillah. Kita ikhwan cuba melihat perkara yang kedua daripada perbincangan kita yang lalu, iaitu di bawah tajuk awal perjalanan mencari sinar kejayaan, aflah. Iaitu perjalanan itu dimulakan dengan kita banyak menyebut nama Allah, zikrullahi katsira, dan itu telah kita bincangkan apa makna dia. Perkara yang kedua kita sambung pada waktu ini, iaitu perkara yang kedua untuk kita berjalan mencari sinar aflah ini, kejayaan ini, kita menjadi orang yang aflah, orang yang beruntung itu, iaitu dia kata yang kedua, sabar dalam dugaan hidup. Sabrun ala musibati. Kita disuruh sabar di atas ujian hidup. Inilah ikhwan, perjalanan yang paling, inilah suatu makam atau suatu tabaqat, suatu tingkatan awal, tetapi dia sangat mencabar, iaitu kita disuruh sabar. Kita disuruh sabar, sama ada sabrun ala musibah ataupun sabrun ala ta'ah. Kita sabar dalam musibah atau kita sabar dalam ketaatan. Dalam ketaatan, sama ada melaksanakan perintah, itu satu jenis taat, atau meninggalkan larangan, itu juga satu jenis taat. Maka itu memerlukan kesabaran. Jangan bebai, kita jangan berputus asa, kita jangan patah semangat, kita jangan gundah gulana, kena sabar. Ini ikhwan adalah langkah kedua untuk kita berjalan meniti untuk di ujung sana bertemu dengan mardatillah, keredaan Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh mencari mardatillah, maka Allah akan bagi keredaan dia kepada kita. Mardatihi, keredaan dia pada kita, dia bagi kalau kita sungguh-sungguh. Jadi kesabaran itu pada awalnya ikhwan, kesabaran itu dia merupakan kesempurnaan bagi sifat kepada orang-orang yang bersyukur, abdan syakura. Ini seorang hamba yang bersyukur pada Allah ni, sikit sangat daripada kalangan hamba Allah yang bersyukur. Hamba yang bersyukur ini ikhwan, nampak sangat melalui sifat sabarnya ada pada dia. Jadi sifat sabar ni dia adalah suatu sifat yang menyempurnakan, yang mencantikkan nilai kesyukuran, mengindahkan. Jadi kalau orang itu dia sabar, dia tak ada syukur, maka kita akan tengok sabar dia itu tidak indah. Maka sifat syukur bukan kata biasa, dia memang melahirkan kesabaran. Jadi satu orang itu kalau dia bersabar, daripada artinya syukur itu menjadi suatu benih untuk melahirkan sabar. Kita akan lihat berbeza
dengan manusia yang sabar itu tidak dikapit dengan kesyukuran. Yang ni sabar juga, tapi kita akan tengok cacat dia. Yang tu sabar, kita akan lihat keindahan dia, kesempurnaan dia. Maka diperlukan sabar. Kenapa ikhwan? Daripada awal kita belajar bab sabar. Sabar itu bermakna al-habsu, kan? Iaitu kita menahan diri kita daripada bertindak. Sama ada dengan perbuatan atau dengan perkataan terhadap satu situasi yang kita tak seronok. Ada satu situasi yang kita tak suka. Kita tak suka keadaan tu. Keadaan tu sama ada keadaan itu dia mencetuskan kemarahan kita, ataupun keadaan itu menyebabkan kita rasa macam hampa, kita rasa macam menyesal. Dengan kita lalui suasana itu, kita pun bercakap dengan perkataan yang tak patut kita cakap. Kita pun berbuat dengan suatu perbuatan yang tak patut kita berbuat. Dalam kondisi marah masalah, kita mula cakap. Kondisi tak puas hati, kondisi tidak redha, tertekan, kita pun bertindak. Yang tindakan itu menunjukkan kita tak mengawal emosi dan situasi. Maka itu dikatakan kita tidak sabar. Maka tak sabar itu satu kecelaan dalam hidup. So bila orang tu tak sabar, dia tak boleh nak, artinya bila dia tak sabar, dia tak boleh melangkah ke depan. Tak boleh melangkah. Kenapa ikhwan? Kerana sifat sabar itu adalah satu jambatan. Dia satu mazra'ah. Dia satu yang menghubungkan kita. Dia mazra'atun. Dia benda yang menghubungkan antara pihak kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita sabar atas apa ikhwan? Atas musibah. Macam kita baca ini, dia kata sabar dalam dugaan. Ya ikhwan, memang kita diduga dengan macam-macam dugaan. Ada Allah menduga manusia ini di luar daripada jangkaan akal kita. Kita tak dapat kita terbayang dugaan itu akan datang, ujian itu akan datang. Namun Allah Jalla wa Ala menyatakan kepada kita dalam ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah katakan bahawa setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Dan kata Allah, wa nabluukum, dan kami akan menguji kamu, bisyarri wal khairi. Kami akan uji kamu dengan apa? Dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah. Sebagai satu ujian untuk kamu. Wa ilaina turja'un. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi ada keburukan, ada kebaikan. Dua-dua itu adalah fitnah. Dua-dua itu adalah dugaan Allah. Fitnah bermakna Allah letak kita dalam suasana buruk atau baik untuk menilai kita. Untuk Allah perlihatkan kepada kita tahap hubungan kita dengan Tuhan. Tahap kekuatan dan ingatan kita kepada Allah. Tahap kekuatan ruh kita berhubung dengan Allah. Allah Jalla wa Ala ikhwan bersifat dengan mengetahui. Allah sangat mengetahui. Allah nampak akan ujian itu. Ini yang para hukama menyebut, para ahli hikmah menyebut bahawa ujian itu adalah rahmat. Kenapa? Kerana kalau tanpa ujian keburukan atau kebaikan, kita tak boleh membaca diri kita. Bila Allah bagi kebaikan, Allah bagi keburukan, itu adalah barometer. Dari situ Allah memberi suatu hikmah kita melihat nilai kekuatan kita. Ketika kita mendapat ujian buruk, bagaimana ruh kita berhubung dengan Tuhan? Bagaimana emosi kita, akal kita, fitrah kita dengan Tuhan? Apa yang kita sebut tentang Tuhan? Ketika keburukan masuk dalam hidup kita, apa yang kita sebut? Keburukan ini juga ikhwan, ada keburukan berhubung dengan diri kita sendiri. Dan ada keburukan yang Allah uji berkaitan dengan orang lain kepada kita.
orang lain yang berbuat buruk pada kita, ataupun kita yang berbuat buruk pada diri kita sendiri, itu adalah satu barometer, suatu kayu ukur yang Allah bagi. Bila datang ujian, sama ada ujian dalam bentuk keburukan atau kebaikan, itu adalah barometer, kayu ukur. Allah kata, nah, dengan kebaikan aku bagi ini, kau ukurlah bagaimana hati kamu dengan aku, bagaimana kesabaran kamu, bagaimana tawakal kamu, bagaimana kekuatan hati kamu mengharapkan pada aku. Kata Allah, tapi yang lebih penting, kata Allah, kenapa Allah bagi ujian itu? Untuk menyedarkan manusia, wa ilaina turja'un, bahawa kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Jadi ikhwan, rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini ikhwan terlalu besar, terlalu besar. Macam Allah sebut dalam surah Asy-Syura pada ayat yang ke-30. Allah katakan, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Allah kata, dan apa sahaja musibah, dan musibah yang terkena daripada kamu itu, وَمَا أَصَابَكُم مِّن musibah, apa yang menimpa kamu daripada musibah. Musibah kita tahu perkara-perkara yang kita tak suka sangat. Kita tak seronok sangat dia berlaku sebab dia menyakitkan kita. Dia buat kita jadi susah, hilang sifat riang, hilang sifat seronok. Dia buat kita perik sangat, luka sangat. Itu musibah. Allah kata apa sahaja musibah yang berlaku pada kamu, Allah kata fabima kasabat aidikum. Kesemuanya itu, kata Allah, berpunca daripada usaha tangan kamu sendiri. Kita menerima kesan daripada musibah, kita menanggung derita daripada suatu perkara, itu dah Allah Ta'ala kata fabima kasabat aidikum, adalah usaha tangan-tangan kamu. Allah kata yang Allah timpa pada kamu tu, walaupun kamu yang buat salah, yang Allah timpa yang kamu tanggung tu, yang kamu rasa perik sangat tu, yang tu kata Allah, wa ya'fu an kathir. Itu pun kata Allah, kalau nak kira, yang Allah maaf dah banyak dah, Allah bagi sikit sangat. Kita tanggung derita musibah untuk apa? Untuk menjadi kayu ukur kepada kita. Di manakah kedudukan Allah dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam roh kita. Pasal itu para ulama kita menyatakan bahawa bila berlaku satu musibah, daripada musibah itu kita tahu kita di mana ikhwan. Kita hamba yang lalai, kita hamba yang bersyukur, kita hamba yang apa? Kita tahu. Kita sendiri tahu. Maka itu dikatakan kebaikan yang ada di belakang musibah. Bukan saja musibah itu sebagai satu perkara yang kita kena sabar, kita juga kena sabar di dalam mentaati Allah Ta'ala. Sabar dalam menunaikan hak-hak Allah pun kena sabar. Juga kita kena sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau kita tak sabar, kita susah. Itu yang pernah diceritakan pada kita dalam hadis yang menyebut tentang 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah Ta'ala. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Anda tengok bagaimana istimewanya orang itu. Siapa dia ikhwan? Salah satunya seorang laki-laki, mungkin anak muda ataupun mungkin laki-laki biasa, didatangi dia oleh seorang wanita yang cantik, wanita yang terhormat, dan wanita itu menawarkan kepada dia suatu peluang yang tak mungkin datang 2 kali. Peluang apa? Peluang melakukan suatu hubungan yang sulit, yang siapa tak tahu, hanya mereka berdua saja tahu. Laki-laki ini dia sabar. Dia sabar dalam taat Allah dan dia sabar dalam menjauhi larangan Allah. Nabi gambarkan
dia menyatakan kepada wanita itu, dia kata, inni akhafullah. Dia tak marah kat wanita itu, dia tidak menjatuhkan maruah, tapi dia kata, saudari, inni akhafullah, saya sangat takut kepada Allah. Sangat dahsyat dan luar biasa. Bila manusia sabar untuk taat pada Allah dan menjauhi larangan Allah, sangat luar biasa. Inni akhafullah, dia memberi bekas. Dia sangat memberi bekas. Dia berbeza dengan orang yang tidak diuji. Kita dalam kondisi biasa tidak ada ujian apa-apa. Katalah kita duduk saja-saja ni, kita pun dah lepas baca Quran, dah lepas berzikir, dah baca dah zikir pagi petang. Buku-buku yang kita duduk mengaji pun kita dah menerah habis dah. Kita pun sajalah duduk Ustaz, buka kita punya buku saving account kita, buku bank kita, buka Maybank kita, saja tengok buku Maybank. Kita tengok dalam tu duk ada 50,000, kita pun senyum, alhamdulillah. Kita tak diuji apa-apa. Kita pun kata, saya nak bertakwa kepada Allah. Ucapan kita benar, ucapan kita bernilai, tetapi tidaklah sebernilai macam kawan tadi. Kondisi dia kata ini akhafullah adalah kondisi yang sangat diuji, yang tak semua orang boleh berjaya. Tak semua orang boleh menghadapi. Satu orang yang ada depan dia ni ada, kita kata, bukan lot of money, poor of money. Orang tolak sebagai wang rasuah ke wang apa, ratus ribu untuk menyelesaikan satu urusan. Kalau ketika itu dia boleh menyatakan ini akhafullah, itu kesabaran. Kalau belum di offer, dia kata ini akhafullah, betul, itu betul. Tetapi dia belum ada nilai lagi. So nilai kita, di mana agama dalam diri kita, di mana Tuhan dalam diri kita adalah nilai ketika diuji. Kerana itu anak tangga yang kedua diajak kepada kita sabar. So sabar ini adalah kita punya prinsip, teman kita. So jadi apa pun, duit mungkin kita tolak Sat, nama mungkin kita boleh buang, tetapi sabar tak boleh buang. Kalau kita buang sabar, artinya pincanglah hidup kita. Andai kata dipisahkan irama dan lagu, maka rosaklah seni. Andai kata dipisahkan sabar, di mana kita pergi? Kita pergi ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dalam kondisi bersendirian, dalam kondisi beramai, kita buang sabar, kita binasa. Maka sabar adalah saudara kembar hidup. Dia adalah daging darah seorang mukmin. Maka Allah Jalla wa'ala, ikhwan, akan memberi begitu banyak balasan-balasan yang tak terhingga kepada orang yang sabar dalam kehidupan dia. Karena itu, atau tengok dalam kita punya risalah ini, dia kata, sabar ialah anak tangga pertama bagi seorang hamba menuju Tuhan. Dia mengadu tentang segala dugaan yang muncul dalam hidupnya, dan ia hanya mengharapkan pertolongan dan ganjaran dari sisi Tuhannya. Tanpa sabar, tiada jalinan hubungan antara Tuhan dan hamba. Ya ikhwan, dalam dua kondisi tadi, kondisi aman dan kondisi kita diuji, kita mesti mempertahankan sabar. Dalam apa pun. Dalam kita dicerca, dalam kita dipuji, dalam kita kaya, kita senang, kena sabar ikhwan. Dan kita sabar tu kerana Allah. Kita tahu ini ujian Allah. Tapi kalau kita tak sabar ikhwan, kita akan merosakkan identiti akhlak kita dengan Tuhan. Karena itu di kalangan para hukama menyatakan orang yang tak sabar dalam perkataan, dalam perbuatan, dia tidak pernah boleh menjadi contoh pada orang lain. Dan orang yang tak sabar ni, para hukama kata, kata-katanya, perbuatannya tidak akan pernah mengandungi nilai hikmah dan manfaat untuk diambil oleh orang lain.
Jadi apa saja yang ada dalam hidup dia, perkataan dia kah, perbuatan dia kah, dia akan tidak sirna. Dia tidak akan ada sinar. Dia tak boleh menyinar benda lain. Dia tak ada nur. Katalah perkataan dia bagus, ucapan dia bagus, tapi sabar tak ada, maka Allah tak angkat naik. Orang yang sabar ni ikhwan adalah orang yang memilih untuk tidak bercakap sesuatu ketika kondisi dia diuji. Adalah orang yang menahan bertindak dengan tindakan mencemarkan akhlak dia. Dia tahan, dia al-habsu, ingat balik. Dia penjarakan bertindak, ambil barang balin, kata ke orang, hang tak guna, hang tak ada otak, hang tak tahu. Memang orang tu mencabar kesabaran dia, tapi dia tak memilih untuk membalas dengan perkataan dan perbuatan. Walaupun dia sengak, dia akan memberi sinar pada orang lain. Allah akan mengangkat dia. Karena itu ikhwan, dalam suratul Baqarah pada ayat 216, Allah bercakap dalam konteks peperangan. Tapi Allah menggunakan perkataan dalam ayat itu. Allah kata, kenapa kita perlu sabar? Kenapa kita perlu redha? Kenapa? Dan kenapa kesabaran itu dia menjadi teman kita yang akan teman yang tak akan berpisah dengan kita untuk menemani perjalanan kita bertemu dengan Allah Taala. Ada tengok Allah sebut macam ni. Setelah Allah menyebut masalah perintah berperang, Allah guna perkataan ni. Allah kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah. Allah kata wa asa an takrahu syai'a. Allah kata, dan mudah-mudahan perkara yang kamu tak suka, kadang-kadang kamu tak suka. Kalau dalam konteks ayat ini, iaitu diturunnya perintah perang, tentulah orang tak suka. Tapi dalam kehidupan kita ini ada takdir Allah yang menyentuh hidup kita, yang kita tak suka. Tapi kita tak ada pilihan, kita kena hadapi juga. Allah kata kadang-kadang yang kamu tak suka tu, kata Allah kata wa huwa khairul lakum. Benda tu sangat baik untuk kamu. Mungkin baik untuk masa depan, mungkin baik untuk orang sekeliling kita. Kadang-kadang kita diuji, kita yang kena uji, kita yang tanggung perit, tapi dia pelajaran di sekeliling kita. Tu anak-anak kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita. Allah kata wa asa an tuhibbu syai'a. Dan kata Allah dah mudah-mudahan banyak perkara yang kamu suka. Wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang benda tu buruk untuk kamu. Jadi kenapa kita kena sabar? Allah kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah kata dan Allah yang mengetahui, bukan kamu yang mengetahui tentang susunan hidup ini. Kadang-kadang kita rasa hari ini sangat dibebankan, sangat membebani. 5 tahun akan datang, kita bersyukur kerana mendapat bebanan itu. Hari ini kita rasa teruji sangat, macam nak tercabut jantung. Menjelang 10 tahun ke depan, kita bersyukur kepada Allah kerana 10 tahun silam kita diuji. Hari kita diuji, mungkin kita rasa tak baik. Tapi Allah kata, hidup belum selesai. Mesti ada kebaikan. Kadang-kadang kita suka sangat untuk dapat sesuatu, tapi kita tak dapat. Kita nak benda tu, tapi tak dapat. Dengan tak dapat tu kita macam fras. Tuhan kata mungkin dengan tak dapat itu, Allah kata mudah-mudahan. Kenapa Allah halang? Kamu tak dapat, sedangkan pada perkiraan kamu, perhitungan kamu, benda tu baik. Allah kata itu hitungan kamu. Di sisi Allah, masa kamu masih panjang. Kadang-kadang ada orang dia nak kahwin dengan si A, tapi mak ayah pilih si B. Fras dia. Dia tak dapat kahwin dengan dia punya pilihan. Dia punya hero pilihan. Sedih dia.
Tapi dia pun tahu dia tak boleh derhaka mak pak dia. Kahwin juga. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lepas 5 tahun dia kahwin, 10 tahun. Dia bersyukur pada Allah dapat suami pilihan mak ayah. Tapi hari mak ayah pilih itu, dia sangat tak suka. Dia sangat tak mau. Dia rasa macam tak ada arti. Macam tak ada nilai. Dia rasa orang yang dipilih itulah bernilai. Yang itulah yang terbaik untuk dia. Tapi setelah 10 tahun, barulah dia nampak. Orang putih kata, true color orang tu macam mana. Ya, kata Allah, banyak. Kenapa Allah susun lagu tu? Kenapa benda yang kita nak, kita tak dapat, kita disuruh sabar, bersyukur pada Allah, ingat Allah. Kadang-kadang benda tu kita tak suka, tapi jadi juga kat kita disuruh sabar juga, mengingati Allah, teruskan ketaatan kita pada Allah. Kerana Allah Ta'ala kata kebaikan dan keburukan itu kamu tak pernah kenal, Allah yang tahu. Maka akhirnya Allah menutup ayat itu, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah kata kamu tak tahu apa. Kamu tak tahu apa tentang urusan dan perjalanan hidup kamu. Allah lah yang maha tahu. Karena itu ikhwan, apa jadi pada kita, sabar itu penting. Sabar dalam musibah, diuji benda-benda berat. Sabar dalam mentaati Allah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Allah suruh kita jauhi benda tu, kita kena sabar. Kita kena kuat. Kita kena ittaqillaha haitsu ma kunta. Kita kena bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Ikhwan, a'azakumullah. Karena itu, ikhwatul iman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita sabar. Dan Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar, dalam risalah kita ini pada ayat ke-10, Allah menyatakan, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dicukupi pahalanya tanpa terhitung. Orang-orang yang sabar itu, ikhwan, nanti pada hari mereka bertemu dengan Allah Ta'ala di hari akhirat, pada hari mereka bertemu Allah Ta'ala di hari akhirat, Allah Ta'ala memberi kepada mereka pahala yang sangat tidak dihitung, ditambah dan ditambah. Tidak ada penghisapan yang berat untuk mereka. Tapi dengan syarat orang itu sabar kerana Allah. Pasal itu dia ada beza, ikhwan, orang yang sabar kerana Allah dengan orang yang tidak ada pilihan, melainkan dia terpaksa sabar. Orang tu tak ada pilihan, dia kena sabar. Orang ini dia ada pilihan bertindak, tapi dia pilih sabar. Ini orang yang berbeza. Dia boleh bertindak, dia boleh melawan, dia boleh membalas, tapi dia pilih untuk sabar kerana mengharapkan ganjaran Allah. Orang ini sangat berbeza. Orang ini ada nilai, orang ini ada sifat dia. Atau tengok renungan mata dia lain, ayat muka dia lain, emosi dia lain, kematangan dia lain, bahasa dia lain. Dengan orang ni, orang ni dia tak ada pilihan. Kalau dia bertindak pun pada dia masalah lagu tu juga, dan kalau dia begini pun masalah lagu ni, dia kata sabar bila. Dengan hati kita tidak terikat dengan Tuhan, kesabaran tu tidak ada nilai. Bahkan kesabaran macam tu dia akan menjadi penyakit dalaman. Dalam kesabaran mesti ada Allah. Mesti kerana Allah, untuk Allah. Saya tidak saja sabar, melainkan saya sabar kerana Allah menyuruh saya sabar. Kerana saya mengharapkan balasan dia. Ya ikhwan, bila kita berbuat sesuatu untuk Allah, Allahu Akbar. Kita berbuat sesuatu untuk Allah dan kita sabar dengan semua perkara itu, Allahu Akbar. Kita boleh rasa dia punya kesyahduan, kita boleh rasa dia punya ini, Allahu Akbar. Sangat berbeza ikhwan, sangat berbeza. Karena itu, perjalanan yang kedua ikhwan, mestilah dia bersabar. Yang ketiga, kita ketika nak mencari apa makna aflah, keberuntungan hati, yang ketiga dia kata, sucikan zahir dan batin, iaitu tutahiru zahirahu wa batinahu. Sucikan diri kita zahir dan batin. Firman Allah Ta'ala,
innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Ya ikhwan, bila kita bersabar, kita tengok di belakang ni dia kata, bagi jiwanya ingin meraih kejayaan yang sebenar, bersedialah untuk membersihkan diri dengan jalan bertaubat, istighfar, taubat dari kesyirikan, taubat daripada bid'ah dan beberapa dosa yang tersenarai dalam golongan al-kabair, iaitu tersenarai dalam kategori dosa-dosa besar. Sabar. Dan kita membersihkan diri kita daripada itu, ikhwan. Kita kena memiliki jiwa yang hanif, jiwa yang sentiasa condong kepada Tuhan. Pasal itu ikhwan, dalam hidup kita ni ikhwan, tanda kata jiwa kita bersih, kita selalu nampak Tuhan. Tanda kata hati kita bersih, kita nampak Tuhan. Kita tersalah, kita teringat Tuhan. Kita tak jadi orang yang bila tersalah, kita macam terlepas dalam laut, tak tahu nak pegang apa. Tak, kita, ya Allah, aku salah. Pasal itu anda tengok dalam hadis, Nabi cerita pada kita ikhwan, Nabi cerita tentang orang yang bersalah. Orang yang bersalah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. dalam hadis Abu Hurairah, apa Nabi cerita? Nabi kata dalam hadis qudusi, Allah Ta'ala berfirman, Allah kata, aznaba abdun zamban faqala Allahumma ghafir li zambi. Nabi kata, Allah berfirman, Nabi kata, Allah kata kat aku, Allah kata, hamba aku buat satu dosa, hamba aku buat satu dosa. Bila dia buat dosa, dia kata, Allahumma ghafir li zambi. Dia kata, ya Allah, ampunlah dosa dan kesalahan saya. Bila hamba tu kata lagu tu ikhwan, seorang hamba bila buat dosa, dia boleh nak kata, ya Allah, ampun dosa saya. Apa maksud dia? Artinya bila dia buat dosa, dia dandan teringat Allah. Artinya dia bukan bercadang buat dosa tu pun. Masa kondisi dia buat dosa itu bukan mungkin kerana dugaan itu besar, dorongan kepada dosa itu besar, dan ketika itu dia tidak berdaya melawan segala dugaan itu, dia terbuat dosa. Selesai dia buat dosa. Tapi bahagian yang istimewa, dia kata, Allahumma ghafir li zambi. Dia kata, ya Allah, sudilah ampun dosa saya, ya Allah. Air mata dia turun, penyesalan dia turun. Nabi kata, faqala Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi kata, Allah kata, aznaba abdi zamban. Allah kata, hamba-Ku dah buat satu dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bizzam. Allah kata, hamba-Ku dah buat satu dosa. Dan hamba aku ini ketika dia buat satu dosa, dia tahu apa? Dia tahu kata, anna lahu rabban, dia ada Tuhan, yang Tuhan itu yaghfiru dhunub, yang boleh mengampun dosa dia. Dia buat dosa, dia terbuat dosa. Kita kata apa? Tarikan kepada dosa tu sangat dahsyat, sangat dahsyat. Dia terlibat dengan dosa. Tapi dia kata, Tuhan, ampunkan saya, Tuhan. Ampunkan saya. Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, tengok dia. Dia mengetahui ada Tuhan boleh mengampun dosa dia. Allah kata kepada malaikat, Allah kata kepada malaikat bahawa Allah nak ampun dosa dia. Lepas tu Nabi kata, Allah kata, summa ada fa aznaba. Berselang masa yang lama, dia terbuat pula dosa kali kedua. Lepas tu dia teringat dekat Tuhan,
Dia pun panggil Tuhan. Dia kata, ya Allah, saya berdosa pula. Ya Allah, ampunlah dosa saya. Allah kata dekat malaikat, tengok hamba aku, dia buat dosa pula. Tapi dia masih memanggil aku. Dan dia tahu kata aku nak ampun dosa dia. Dia panggil aku. Kemudian summa ada, berselang masa pula. Masa pun berjalan. Terbuat pula dosa. Menyesal pula dia. Ya Allah. Dia kata dekat Allah benda yang sama. Dia kata, ya Allah, ampunkanlah bagi saya dosa saya. Allah kata pada malaikat, tengok dia buat pula. Dia masih panggil aku. Maka Allah Ta'ala kata, qad ghafartu li'abdi. Allah kata, aku ampun hamba aku. Falyaf'al ma sya'a. Hamba aku, buatlah apa yang kau nak buat. Tapi ketika kau datang pada aku pasti ampun dosa engkau. Allahu Akbar, ikhwan. Ya ikhwan. Jadi kerana itu ikhwan, dalam penyucian, dalam kita berjalan untuk memiliki jiwa yang hanif ini, kita berjalan untuk sampai, untuk mencari supaya kita sampai kepada label yang nama dia aflah, orang yang beruntung. Kita bersihkan hati kita. Tak ada dosa yang tak dapat diampun oleh Allah. Tak ada dosa yang tidak diampun oleh Allah. Melainkan semua dosa akan diampun oleh Allah. Sebesar mana dosa, hatta dosa syirik sekalipun. Kita kata dosa derhaka mak bapa, dosa makan rasuah, minum arak, makan riba, dosa zina, semua ni besar. Tetapi syirik itu jauh lebih besar. Tapi Allah masih mengampun. Abu Hurairah cerita, kata Abu Hurairah, Nabi SAW menyebut, Nabi kata, lamma khalaqallahu al-khalqa. Nabi kata pada masa Allah Ta'ala mencipta makhluk-makhluk dia, kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arshi. Nabi kata Allah menulis. Bila Allah buat dah makhluk-makhluk dia, Allah menulis sesuatu. Dan Allah letak tulisan itu di atas arash. Di sisi dia, di atas arash. Apa yang Allah tulis? Yang Allah letak di sisi dia, di atas arash. Allah bersemayam di atas arash. Apa yang Allah tulis? Allah tulis, inna rahmati taghlibu ghadabi. Ya Allah tulis, sesungguhnya rahmat aku, kasih sayang, keampunan, ini semua termasuk dalam rahmat Tuhan. Sesungguhnya rahmat aku, kasih sayang aku jauh lebih besar daripada kemurkaan aku. Kasih sayang aku itu mengalahkan kemurkaan aku. Jadi bila seorang hamba melakukan kesalahan, Allah melihat apa yang Allah tulis. Allah tak marah kat dia, Allah suka. Bahkan kalau ada satu kaum yang hidup dalam dunia ni, yang mereka hidup dengan tak buat salah, dengan mereka hidup tak pernah terlibat dengan dosa, maka Allah Jalla wa'ala akan binasakan mereka. Allah Ta'ala akan menciptakan satu golongan yang buat dosa. Kemudian Allah akan mengilhamkan kepada mereka minta ampun pada Allah, dan Allah akan ampun mereka. Kenapa demikian ikhwan? Kerana Allah sentiasa nak tunjuk sifat pengampun dia kepada hamba dia. Allah nak tunjuk betapa dia sayang dengan hamba dia. Kerana itu ikhwan, Nabi bercerita kepada kita ikhwan. Nabi kata tentang Allah Ta'ala ini dengan sifat pemurah dia, dengan sifat pengasih dia. Nabi kata, man taqarraba, Nabi kata Allah Ta'ala berfirman, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'a. Kalau hamba itu mendekatkan diri pada aku sejengkai, dia berusaha nak pergi pada Allah, sikit sangat dia bergerak, Allah telah datang kepada dia sehasta. Wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau hamba itu datang kepada aku dengan berjalan,
Allah kata aku datang pada dia dengan berlari. Maksud dia apa ikhwan? Cepatnya Tuhan datang pada kita. Tuhan terima kita. Wa man laqiyani biqurabil ardi khati'atan la yushriku bi syai'a laqituhu bimithliha maghfiratan. Sekiranya hamba itu datang bertemu dengan Allah dengan dosa yang banyak. Banyak mana dosa dia? Dosa yang dia bawa bertemu Allah Ta'ala itu ikhwan dalam keadaan memenuhi seisi bumi. Bumi besar mana ikhwan? Setiap angle yang ada dalam bumi penuh dengan dosa dia. Sebanyak tu dosa. Bila seorang hamba datang kepada Allah dengan dosa yang memenuhi isi langit dan bumi ini sarat dan padat dengan dosa dia. Semua dosa dia buat. Tapi dia datang kepada Allah dengan dia tidak pernah menduakan Allah. Dia tak pernah menyembah selain daripada Allah. Nabi kata, Allah kata, aku akan datang kepada dia. Allah kata, aku akan datang kepada hamba aku ini dengan keampunan seluas langit dan bumi juga aku nak bagi kat dia. Ya subhanallah ikhwan. Pasal itu ikhwan, pasal itu manusia ini ada beberapa kondisi. Satu, manusia yang berdosa. Setiap anak Adam terlibat dengan dosa. Tapi setiap yang terlibat dengan dosa itu ada kebaikan dia sekiranya dia mahu bertaubat. Sebaik-baik anak Adam yang berdosa dan mahu bertaubat. Jadi orang yang berdosa ini ikhwan, masa dia berdosa salahlah. Tetapi ketika dia bertaubat, dia sangat dicintai oleh Allah. Satu lagi, orang yang berbuat dosa, dia tak mau taubat. Artinya dia tak mau bersihkan hati dia. Maka inilah kondisi yang mesti dia takutkan. Kerana Allah tak suka kondisi itu. Dan ada lagi satu kumpulan manusia yang mereka sentiasa menjauhi dosa. Tetapi mereka adalah orang yang tidak boleh menerima kesilapan orang yang tersalah. Ini juga tidak disukai oleh Allah. Dia tak buat dosa, dia jaga diri dia. Tapi bila dia tahu orang buat dosa, orang buat salah, dia tak boleh terima. Dia kritik dahsyat sangat. Dia hina, dia hukum berat sangat. Ini pun salah. Maka yang bagusnya kepada ikhwan, orang yang bersalah dan bertaubat kepada Allah, dan orang yang tidak bersalah dan membimbing orang yang bersalah, ini sangat baik ikhwan. Jadi ini termasuk dalam apa? Dalam perkara yang kita baca tadi, perkara ketiga, iaitu kita sucikan diri kita dengan istighfar, dengan taubat pada Allah. Bagaimana nak istighfar, bagaimana nak taubat? Lagi sekali ikhwan, mestilah melihat Rasulullah SAW sebagai pedoman kita. Tidak beristighfar begitu saja. Semuanya kita ambil daripada Nabi kita Muhammad SAW. Itu anak tangga yang ketiga. Anak tangga yang keempat ikhwan, yang kita kena buat untuk sampai, untuk menuju Allah Ta'ala, ialah dia kata dengan membaca Al-Quran, bitilawatil Quran. Iaitulah firman Allah Ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka. Dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Inilah peranan besar Al-Quran dalam jiwa insan yang hendak menuju Tuhan. Membaca serta menambahkan iman. Jika Al-Quran tidak dibaca, maka semakin kuranglah iman. Ya ikhwan. Jadi ini adalah perkara yang mesti kita buat, iaitu kita kena mengambil masa dalam hidup kita ini untuk belajar Al-Quran. Mesti baca Quran. Sebab dalam dunia ni ikhwan, tidak ada benda yang paling baik melainkan membaca Al-Quran. Satu orang tu dia tak pandai lah nak zikir, dia pun tak tahu Nabi zikir apa, tapi dia menghabiskan masa dengan tilawatul Quran. Dia orang yang paling baik. Seafdal ibadat ialah membaca Quran. Lebih afdal daripada itu ialah membaca Al-Quran dalam sembahyang. Oh, sangat istimewa.
Jadi kalau kita nak menuju Tuhan, kita tak ada masa, kita sibuk dengan zikir, kita sibuk dengan charity, tapi kita tak boleh baca kalamullah, maka kita terhalang nak sampai ke Tuhan. Kita punya makam tak naik. Penyucian jiwa kita tu tak sempurna. Belajar Quran. Bukan suruh belajar jadi qari antarabangsa, tak. Boleh baca Quran. Bila tengok lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, boleh baca. Boleh tengok muqaddam, boleh baca. Amma yatasaalun, boleh baca. Abasa wa tawalla, boleh baca. Bukan nak jadi qari antarabangsa, tidak. Boleh baca Quran. Imam Nawawi menyebut ini 4 perkara ini. Yang pertama apa dia? Makhraj. Artinya kita tahu Quran diturun dalam balaghah Arab, lisan Arab, bahasa Arab. Dia ada makhraj dia. Kha sebut kha, shin sebut shin, sad sebut sad. Kita belajar itu sifat huruf. Yang kedua sabdu dia. Peranan sabdu. Iyyaka lilladzina alladzina, peranan sabdu. So kita jaga, belajar untuk tahu sabdu ni apa. Yang ketiga, baris, supaya kita tak tukar baris. Baris alhamdu, kita tak tukar dengan alhamda. Bismillahirrahmanirrahim, tak tertukar dengan baris lain. Bismillah tak tertukar baca basmalah, busmallah. Itu masalah baris. Dan yang keempat apa dia? Lahan. Kita punya slang bacaan, telok kita tu kearaban sikit. Kita orang Jawa, kita orang Banjar ke, orang Kedah ke, daripada Kodiang ke, daripada Jeniang ke, bila kita baca Quran tak keluarlah Kodiang kita tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, taklah bunyi Jawa kita tu, nampak sangat main sabak berenam. Tapi dia bunyi Arab. Fa'ala. Bila kita waqaf, huruf dia jelas, kita waqaf dengan jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bila kita waqaf itu, kita memberi di samping bagi hak huruf, kita waqaf di atas hukum. Dan bila kita waqaf itu, jelas dia punya lisan kita tu kearaban. Kalau kita kata inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu bukan cara kiraan Arab. Qadr wal asr, cara orang Arab cakap. Haqq, bila dia waqaf haqq, dia bagi sifat huruf. Wa tawassaw bis sabr, kita bagi huruf. Ini saja kata Nawawi, kita belajar. Nak taranum, nak berlagu dengan Quran, itu menjadi benda hai'ah, menjadi perkara yang selepas ini baru dituntut. Jangan utamakan lagu. Ada hadis suruh kita berlagu, tetapi ini kewajipan dia dulu. Selesaikan dia dulu. Lepas tu baru kita ke lain. Saya ingat Syekh kata, kalau satu orang tu tak belajar taranum pun, dia hanya belajar Quran, dia tahu sedikit hukum-hukumnya ringan, dia baca Quran sedap dah. Sedap dah. Sebab Quran ni kalau dia kalam Allah, mana boleh tak sedap. Kalau kita baca terus lagu tu pun dengar sedap. Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Sedap dah dengar. Kecuali yang tak suka pada kita tu, yang tu tak boleh buat apa lah. Memang sedap dah pun. Ya, ulaika, kita baca dengan hak dia, memang sedap dah. Alif lam mim, sedap dah. Itu saja kita belajar. Sebab kalau ikhwan kita pandai, kita bijak, mampu berzikir, mampu solat, mampu menangis, tapi kita tak boleh membaca kalam Tuhan, ada benda yang tersangkut dalam perjalanan kita menuju Tuhan.
Seafdal benda yang paling bernilai adalah kalam Allah. Kita tak boleh baca. Dan Allah bagi masa pada kita, waktu pada kita, modal pada kita, kesihatan, umur. So kita kena mencari keredaan Tuhan. Dengan apa? Dengan Quran. Maka kerana itu, dia masuk dalam perkara lagu ni. Bab zikir lain. Subhanallah, subhanallah lain. Yang perkara yang kedua kita baca apa? Perkara pertama, banyak menyebut nama Allah. Itu masuk zikir. Perkara kedua, sabar. Perkara ketiga yang ni, menyucikan diri. Dan perkara keempat, baca Quran. Kena boleh baca Quran. Baru turun perkara kelima. Perkara kelima pada ikhwan, dalam perjalanan kita nak bertemu Allah Ta'ala ni, nak mencari aflah ni, yang ni penting. Kita kena ada ni, get ready. Kalau kita ada satu guru yang kita jadikan dia rujukan kita untuk kita punya, kita kata murabbi kita lah, mursyid kita lah, pembimbing kita, maka kita kena pastikan dia boleh membantu kita ini. Apa dia? Menahan diri daripada menurut hawa nafsu. Dulu kita dah turut dah hawa nafsu dan kita tahu dah apa jadi. Sekarang ni nafsu yang ada tu, kita nak bagi dia jadi salih, nak bagi dia jadi salihah. Maka dikatakan nahan nafsa anil hawa. Kita kena nahan nafsa anil hawa. Inilah firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan menahan diri daripada hawa nafsu, maka sungguh tempatnya ialah syurga. Allahu Akbar. Jadi ikhwan, pasal itu kita memerlukan bimbingan seorang mursyid. Mursyid itu bahasa Arab, bahasa Melayu kata seorang yang boleh membantu kita. Kita nak zikir, kita rujuk dengan dia, ustaz, zikir ni sahih tak dalam hadis? Macam mana saya nak baca? Ustaz, berapa kali saya kena baca? Ustaz, benarkah kelebihan yang ada dalam zikir ni? Kita tanya dengan dia, Ustaz, sebutan saya ni, makhraj saya ni, saya sebut betul ke? Itu maksud dia mursyid. Dia membimbing kita. Tapi kalau kita dah memang tahu bahasa Arab, kita memang ada ilmu, so kita lah mursyid untuk diri kita. Tapi kalau kita tak tahu apa, kita perlulah seorang untuk menunjuk kita. Tak kira lah dia siapa pun. Maka kita kena siap diri kita, ikhwan, untuk diri kita ini kita kena segarkan dia balik bahawa keutamaan yang akan kita bagi pada diri kita, bahawa kita akan mendahulukan ketaatan kita pada Allah berbanding kita taat pada diri kita sendiri. Maka apa yang akan terjadi? Nahan nafsa anil hawa. Kita tak akan turut dah apa yang kita nak, tapi kita akan cek dulu yang kita nak ni bertentangan tak dengan apa yang Allah nak? Bertentangan ke tak? Kita cek dulu. Ini penting, ikhwan, sangat penting. Pasal inilah kesudahan, inilah yang akan menjadi kompas. Kalau kita ada zikrullah satu tadi, yang kedua kita ada sabar, alhamdulillah. Yang ketiga, kita ada apa? Kita ada membersihkan diri kita pada Allah, alhamdulillah. Yang keempat, kita dah boleh dah baca Quran. Tapi yang kelima ni kita tak ada. Apa dia? Diri kita tak bersedia nak berjalan menuju Allah. Diri kita tak bersedia. Diri kita tak bersedia menyelisihi diri sendiri. Susah, ikhwan. Ada tengok macam kita baca semalam Abu Bakar macam mana? Dia ada diri dia sendiri. Tentang Mistah tu kan? Dia ada diri dia sendiri. Orang kata kat anak dia, dan anak dia bukan sebarangan. Ada tu masa Aisyah nak kahwin dengan Nabi, apa jadi? Jibril bawa gambar Aisyah, tunjuk kat Nabi dalam mimpi. Subhanallah. Aisyah bukan sebarangan wanita. Walaupun dia anak Abu Bakar, tapi Allah mengangkat nilai dia. Dia ummahatul mu'minin dalam surah Al-Ahzab. Allah membersihkan keluarga Nabi dari dosa. Allah jaga Aisyah. Tak boleh mencerca Aisyah.
Ada lagi ayat dalam surah Al-Ahzab, siapa yang menyakiti Allah dan Rasul. Bagaimana menyakiti Allah? Menyakiti Rasul. Bagaimana menyakiti Rasul? Menyakiti isterinya, sahabat-sahabatnya. Dianggap menyakiti Rasul. Bila orang buat lagu tu pada Aisyah, pertama Aisyah nak Abu Bakar. Kedua, Aisyah itu adalah Ummahatul Mukminin. Walaupun di satu sisi dia anak Abu Bakar, tapi pada sisi yang lain dia tinggi kedudukan daripada pak dia. Dia adalah Ummahatul Mukminin. Dia adalah ibu kepada semua orang yang beriman, termasuk Abu Bakar beriman. Dan dia isteri Nabi. Ayat turun bela dia. Jadi bila orang buat lebih kurang pada dia, Abu Bakar jadi marah. Tapi Abu Bakar, dia bersedia untuk tidak taat pada diri dia. Dia taat pada Allah. Yang ni, kesediaan ini ikhwan. Maka di situ dia kata, inilah kedudukan orang yang bermujahadah melawan nafsunya. Sangat mulia kedudukannya di sisi Allah. Inilah suatu kejayaan jiwa bila dapat diisikan dengan sepenuhnya. Kejayaan mendidik jiwa untuk tunduk kepada Sang Maha Penciptanya. Ya ikhwan. Jadi 5 perkara ni ikhwan, 5 perkara ni saya boleh guna dengan perkataan lain, inilah modal kita untuk memulakan perjalanan. Modal. So, kalau 5 ni tak ada, susahlah kita punya musafir. Kita nak mencari jiwa yang hanif, nak mencari jiwa yang aflah, nak mencari jiwa yang mukmin, tapi 5 ni tak ada. Bulghah. Bulghah ni apa dia? Bekal. Apa dia? Kita kena sediakan diri kita untuk get ready menyebut nama Allah. Yang kedua, kita kena sediakan diri kita dengan sabar. Allah akan uji kita. Yang ketiga, kita bersedia dah untuk menyucikan diri kita. Yang keempat, kita dengan Al-Quran. Dan yang kelima, kita bersedia menahan diri kita daripada untuk melanggar perintah Allah. So 5 ni adalah bulughah. Antum duduk saya saja kalau antum fikir, antum tengok, dahsyat 5 perkara ni ikhwan. Sangat dahsyat. Dia modal kita. Supaya kita tak merosakkan diri kita dan kita tak merosakkan hidayah Tuhan yang sampai pada kita. Kerana itu ikhwan, apabila kita ada 5 perkara ni sebagai modal dan kita menjauhi 4 perkara yang kita belajar sebelum daripada ni ikhwan. Kita tengok 5, ada tengok 5 perkara tadi, 5 tu kita bagi ada untuk apa? Untuk melakukan kebaikan pada mak bapak. Kita tengok kekuatan dia. Dengan kita banyak ingat Allah, sabar. Dengan kita simpan dalam kepala kita ini, kita menyucikan diri kita, tilawatul Quran, dan kita menahan diri kita daripada ikut selera kita. Kita nak dengar perintah Allah apa dia? Buat baik pada mak bapak. Macam mana kita buat? Tapi kalau 5 perkara tu tak ada, kebaikan kita pada mak ayah kita tak sempurna. Dengan 5 perkara tu juga ikhwan, kita akan apa? Kita akan menjauhi perkara yang kedua. Kita tidak akan buat zalim pada orang. Dengan modal 5 perkara. Bila ada peluang kita istighfar, kita baca ayat Quran dengan tadabbur, tengok ayat-ayat azab, larangan-larangan Allah. Ya Allah, kita mengutamakan Tuhan. Kita astaghfirullahalazim, istighfar, sabar kita. Tak mau zalim ke orang, tak mau zalim ke orang. Dengan 5 perkara itu kita akan meninggalkan ribah, mengaibkan orang, mencercakan orang. Allahu Akbar. Dia kata dalam hadis Nabi sebut apa? Nabi kata iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna aktsabul hadis. Nabi kata jauhilah andai-andai dan prasangka. Andai-andai dan menilai orang nilai. Duk nilai aja bukan betul pun duk nilai. Nabi kata yang kita duk nilai orang tu tanpa ada bukti betul tu, sekiranya kita mula bercakap apa yang kita terfikir dalam bentuk prasangka, Nabi kita start aja bercakap, sesungguhnya Nabi kata itulah benda paling buruk keluar pada mulut kita, dan dia sebohong-bohong perkataan. Macam mana kita nak tahan daripada menilai? Ya, dia yang kelima, wa nahan nafsa 'anil hawa. Kita kena kontrol diri kita. Ya ikhwan, Allah pasti uji kita. Allah uji kita. Dan kita baca dalam Riyadhus Salihin kan, bila rahib itu berkata kepada budak tu,
Bila budak tu belajar ajaran tauhid, dalam masa yang sama dia pergi belajar ilmu sihir di istana. Zaman diangkatnya Nabi Musa, belum diutus Nabi Muhammad. Bila dia habis dan belajar tauhid, rahib ni kata kepada dia. Dia kata, ya bunayya. Dia kata, wahai anakku, innaka satubla. Kamu akan diuji oleh Allah. Ya. Maka ilmu inilah yang akan menjadi kekuatan dalaman untuk kamu. Ya ikhwan, bukan senang nak tinggal aib. Ghibah. Ghibah ni bukan saja melibatkan masalah kita kata-kata pasal orang. Ghibah tu melahirkan namimah. Melahirkan mengadu domba. Daripada itu dia melahirkan namam, an-namam. Tak masuk syurga ikhwan. Dia melahirkan prasangka. Dia melahirkan fitnah. Punca dia ghibah. Jadi macam mana nak tinggal itu? Orang ini tidak akan mengadu domba, tidak akan fitnah orang. Melainkan kalau itu semua ada, mesti ada ibu dia, ghibah. Mustahil tak ada ghibah, dia boleh namam. Dahsyat, tak masuk syurga ikhwan. Jadi macam mana dia nak halang diri dia daripada itu dengan 5 perkara asas tadi. Lepas tu dia nak mengajak diri dia, jangan bagilah kecintaan yang terlalu tinggi kepada dunia. Macam mana ikhwan? Macam mana dia nak hidup dengan perintah-perintah Allah Ta'ala itu. Jadi 5 perkara yang baru kita sudah ni, dia adalah modal kita. Modal. Kita kata modal insan. Ini adalah modal insan untuk memulakan perjalanan menuju Tuhan. Untuk mencari aflah di jiwa. Nah, setelah kita tahu 5 perkara ni ikhwan, tinggal lagi satu. Yang Nabi sebut dalam hadis Umar bin Al-Khattab, riwayat Bukhari dan Muslim. Apa dia? Nabi serahkan semua itu pada niat kita. Setelah kamu tahu keterangan, bayinat, apa niat kamu? Kalau kamu ada niat memang nak mencari Tuhan dan kamu bersungguh, kamu jumpa Tuhan. Tapi kalau kamu tak bersungguh, Nabi kata, kamu akan sampai kepada stesen yang kamu bersungguh saja. Kamu tak akan pergi stesen yang lain. Manzil kita panjang. Manzil ni stesen pertama, panjang bertemu Tuhan. Sampai malaikat maut ambil nyawa kita. Seberapa lama kita boleh berjalan, berapa stesen kita jumpa. Kalau kekuatan kita hanya ada di situ, stesen itulah kita tinggal. Kita tak mampu nak pergi stesen, kita akan nampak jauh, kita akan nampak payah. Sampai bila sebut Islam, kita rasa payah. Sebut sunnah, rasa payah. Sebut dekat diri pada Allah, rasa payah. Kenapa? Niat kita mula kendor. Innamal a'malu bin niyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang kita dapat hari ini, itulah niat kita. Tapi kita selalu tak mau mengaku itulah niat kita. Pasal itu, antum tengok ada orang mengaji sunnah jadi salih. Ada orang mengaji sunnah tak boleh ubah dia. Pasal apa? Itulah niat dia. Sebab dia tak pernah berniat pun sunnah tu nak mengubah diri dia. Dia cuma mengaji sunnah sebagai maklumat. Tapi kenapa kawan tu mengaji sunnah jadi salih? Orang tu mengaji sunnah jadi orang baik dah. Pasal dia mengaji sunnah tak jadi apa-apa. Itulah niat dia. Kerana dia akan dapat apa yang dia niat. Apa yang kita sangka pada Tuhan, kita akan dapat yang tu, ikhwan. Ada orang banyak diuji oleh Allah. Lepas satu dia kena uji. Tapi antum tengok dia tak pernah putus asa daripada Allah. Kenapa ya ikhwan? Kerana besar niat dia. Ada orang baru kena sikit saja ya ikhwan. Kena sikit. Putus asa, bagi hampa, begitu begini. Kenapa ya ikhwan? Kerana sikit sangat dia niat pada Allah. Ingat ni ya ikhwan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa kita dapat dalam hidup kita, itulah hasil daripada niat kita. Ya kadang-kadang kita pun tak sedang. Kenapa kita tak boleh hafal Quran? Kerana niat kita tak kuat. Sedangkan dalam Quran tu, dalam surah Al-Qamar, Allah ulang berkali-kali, ikhwan. Allah kata apa? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah kata Quran ni telah kami mudahkan untuk kamu. Mudah baca, mudah hafal, mudah belajar. Mudah dan mudah. Kenapa kita tak boleh hafal? Niat kita tak kuat. Dan kita akan dapat kadar apa yang kita niat. Tak mana stesen. Kita katalah kita hafal 5 ayat ke 6 ayat ke.
Dah apa dah? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Terlupa. Wa ma apa? Bila dia kena lupa lah, tu ujian Allah lah. Niat dia kendor. Dia kata susah. Keluar tu susah, maka dia berhenti di stesen susah tu. Sedangkan orang dah hafal Quran 30 juzuk dah. Kita pergi sembang dengan orang yang hafal Quran 30 juzuk, dia kata tak susah. Kita berapa lama awak hafal Quran? Saya tak pernah dengar orang kata dia hafal Quran 20 tahun. Tak ada, ikhwan. Habis lama, 5 tahun. Habis lama. Cepat lagi ada? Ada, 8 bulan. 30 juzuk, 8 bulan. 30 juzuk. Kita ada orang ni pasal apa? Ayat alif lam mim sajadah. Tak dapat lagi. Pasal Quran susah? Tak, bukan pasal dia susah. Pasal niat kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Quran untuk kamu, kata Allah. Dalam surah apa? Dalam surah Qamar. Surahnya menerangi hidup manusia. Surah bulan. Allahu Akbar. Dahsyat, ikhwan. Jadi inilah masalah ada tinggal. Bolehkah kita tinggal riba atas niat kita? Boleh ataupun tidak. Kadar mana kita tinggal, kadar mana kita tak boleh tinggal, kita akan dapat natijah dia. Kita akan dapat apa yang kita niatkan. Allahu Akbar, ikhwan. Ketika kita bermuamalah dengan Tuhan, Tuhan akan tunjuk respon dengan kita. Ketika kita sepi dengan Tuhan, Tuhan akan sepi. Kita akan rasa perjalanan menuju Tuhan ini sangat sepi. Sangat sepi. Ada tengok macam mana kita dalam dunia hiburan dulu-dulu. Bagaimana kita rasa rancak, kita rasa begitu happy. Kenapa? Kerana hati kita sepenuhnya kita bagi dalam hiburan. Tapi kita tak bagi sepenuh hati dengan Tuhan. Kita rasa sepi dunia dengan Tuhan. Sedangkan dunia itulah penuh dengan kemeriahan. Dunia itulah paling syahdu, paling rahmat, paling bahagia. Tapi kita tak rasa kebahagiaan tu. Kita rasa macam berjalan di tanah yang gersang dan tandus. Ya ikhwan, innamal a'malu bin niyat. Betulkan niat kita, bersihkan niat kita, kuatkan niat kita. Kenapa? Kita akan dapat apa yang kita niat. Pasal itu kalau orang tu berniat taubat, dia dapat taubat. Bila niat taubat dia tak penuh, taubat dia tak penuh. Maka inilah ikhwan yang sedang kita bincangkan, dan alhamdulillah Allah bagi keizinan pada kita, kita telah selesai membaca. Di belakang tu, itu adalah doa yang dibaca oleh Imam Ibn Qayyim, dan itu saya tak baca sebab kita dah baca dah pada pertemuan yang awal. Masa kita baca buku ni, kita telah mendahulukan dengan doa Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Nanti antum boleh tengok balik. InsyaAllah ikhwan, kita mengharapkan ada manfaat untuk diri saya, ada manfaat untuk kita semua daripada risalah kecil kita ini, hidup dan kejayaan. Hidup dan kejayaan. Semoga Allah bagi pada kita kehidupan, dan Allah bagi pada kita kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. InsyaAllah ikhwan, wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.